Hai pelajar, bertemu kembali. Saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Hari ini Cikgu nak bincang bahagian yang ke-8 dalam kewangan semester pertama Pengajian Perniagaan SCPM. So, Cikgu nak bincang satu bahagian berkaitan dengan perancangan kewangan, iaitu bajet. Okay? So, di sini kita akan bincang bagaimana kita nak menyediakan bajet tunai dan juga kita aplikasikan bajet tunai kepada peniaga. Okay? Apa kegunaan bajet tunai kepada peniaga. Okay? So, apa dia bajet tunai? So, bajet tunai ini merupakan satu alat perancangan kewangan. Okay? Dia menunjukkan berapakah jumlah anggaran penerimaan tunai dan anggaran pembayaran tunai untuk tempoh tertentu. Misalnya, sebulan. Ini adalah satu anggaran, bukan jumlah yang sebenar. Okay? Supaya kita boleh buat perancangan yang betul. Berapa wang masuk dan berapa wang keluar untuk tempoh tertentu. Okay? Sebagai satu bentuk alat perancangan. Okey, ini adalah contoh bajet tunai. Okey, kalau kamu perhatikan, dalam bajet tunai ini, kita ada penerimaan tunai untuk 3 bulan, iaitu Januari, Februari dan Mac. Okey. Dalam penerimaan tunai ini, kita ada jualan tunai, kutipan tunai, jualan aset tetap, okey, komisen dan sebagainya. Dan ada jumlah penerimaan tunai. Dan kita ada pembayaran tunai, okey, iaitu belian tunai, bayaran pemutang, gaji dan upah, saver, bayaran pinjaman dan juga beli aset tetap. Okey. Dan kita ada jumlah. So, kita ada aliran tunai bersih. Aliran tunai bersih ni penerimaan tolak pembayaran. Okey. Contohnya, pada bulan Januari, jumlah penerimaan ialah 51,000. Jumlah pembayaran ialah 60,000. Jadi, kita dapat aliran tunai bersih negatif 9,000. So, negatif tu kita kurungkan. Okey. Baki tunai awal bulan Disember tak ada. So, baki tunai akhir ialah aliran tunai bersih tambah dengan baki tunai awal. Okey. Bulan Februari kita perhatikan. Jumlah penerimaan ialah RM67,500. Okey. Jumlah pembayaran ialah RM67,000. Aliran tunai bersih ialah RM67,500 tolak RM67,000. Jadi kamu dapat RM500. Tambah dengan baki tunai awal yang kita bawa daripada bulan Januari. Okey. Jadi baki tunai akhir ialah RM8,500, iaitu negatif. Okey, ini cara untuk mengira atau menentukan bajet tunai. Okey, berapa wang masuk, berapa wang keluar dan berapa baki akhir. Okey. Okey, elemen dalam bajet tunai ni ada 5, iaitu penerimaan tunai, pembayaran tunai, aliran tunai bersih, baki awal dan baki akhir. Okey, so baki akhir tu mungkin lebihan atau kurangan tunai. Okey. Sumber penerimaan tunai ni contohnya kita terima daripada jualan tunai, okey, kutipan daripada penghutang mungkin penghutang bayar kepada kita, okey. Mungkin kita menjual aset, okey, harta kita. Kita mungkin terima faedah, dividen, saver atau royalty. Okey, royalty maksudnya bayaran, contohnya katakan kamu ni seorang pemilik rangkaian restoran franchise. Jadi kamu akan dapat royalty setiap bulan, okey. Pinjaman bank, modal tambahan bentuk tunai ni, ini adalah wang masuk. Okey, sumber penerimaan. Sumber pembayaran ni contohnya belian tunai, okey, bayaran kepada pemiutang, bayaran balik pinjaman, ambilan tunai, okey, kita membeli aset, bayar gaji, ini menyebabkan wang keluar. Okey, sumber pembayaran. Okey. Kenapa bajet tunai ni penting? Okey, bajet tunai ni dia menunjukkan keupayaan tunai perniagaan. Okey, adakah kita dapat uruskan perniagaan dengan cekap pada masa depan? Okey. Bantu merancang dan mengawal. Kita boleh nampak trend penerimaan kita semakin bagus ke tak bagus, pembayaran kita semakin meningkat ke menurun, supaya kita boleh ambil tindakan. Okey. Panduan pada bank untuk menyediakan pinjaman. Jadi kalau aliran tunai kita sentiasa negatif, baki kita sentiasa negatif, ini menunjukkan kita tak mampu bayar hutang. So bank takkan luluskan pinjaman kepada kita. Okey. So aliran tunai, bajet tunai ni penting untuk panduan pada pembiaya lah. Bank, okey, agensi kerajaan untuk bagi pinjaman kepada perniagaan. Okey. Boleh mengawal aliran tunai, okey, iaitu boleh buat bayaran ikut keperluan, okey. Ambil tindakan awal jika ada kekurangan tunai. Jadi kalau kita rekod baki tunai negatif tu menunjukkan kita ada masalah. Jadi kita boleh ambil tindakan pembetulan. Okey. Menunjukkan berapa jangkaan, berapa wang masuk dengan wang keluar dan boleh buat perancangan untuk beli aset bukan semasa. Jadi kalau kamu ada baki tunai yang banyak, mungkin kita boleh gunakan wang ni untuk membeli
aset. Okey. Apa langkah yang boleh diambil jika ada lebihan tunai? Jadi kalau kita ada extra cash, okey, kamu ada baki yang banyak, so kita boleh melabur dengan beli aset, saham atau kita buat simpanan tetap. Okey. Kita juga boleh bayar kepada pemiutang, okey, agar dapat diskaun tunai, dan kita juga boleh beli secara tunai untuk mendapatkan diskaun niaga yang tinggi. Okey, kalau kita beli secara cash ni, kamu akan dapat diskaun niaga yang banyak. Okey. Okey, contoh soalan. Nyatakan maksud bajet tunai dan juga berikan 3 kepentingannya. Nyatakan 4 elemen dalam bajet tunai. Nyatakan 4 elemen penerimaan tunai. Nyatakan 4 elemen pembayaran tunai. Dan nyatakan 4 tindakan yang boleh diambil oleh sebuah perniagaan yang mengalami masalah kekurangan tunai. Okey, katakan syarikat ni ada menghadapi masalah kekurangan tunai. Apa yang patut kita lakukan? Ada banyak cara. Satu ialah kita menggalakkan belian secara hutang. Maksudnya kita tak nak beli secara tunai, kita beli secara hutang. Kita juga boleh menggalakkan jualan secara tunai. Okey, kita jual secara tunai. Kita berusaha untuk mendapatkan kutipan jualan kredit. Okey, dan kita juga boleh menjual aset kita. Kita boleh memohon pinjaman. Okey, pinjaman jangka pendek daripada bank atau pembiaya. Itu tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah kekurangan tunai. Okey, iaitu belian secara kredit, menggalakkan jualan tunai, cuba mengutip jualan kredit, okey, minta pemutang bayar dengan segera, boleh jual aset kita, ataupun kita juga boleh mohon pinjaman jangka pendek. Okey, itu cara untuk mengatasi masalah kekurangan tunai. Okey. Ataupun mungkin kamu diminta mengira, okey, mengira nilai X, Y dan Z. Okey, so how to get X? Kamu nampak jumlah kutipan tunai ialah 65,000. 65,000 kamu tolak 10,000, tolak 1,000. Okey, 65,000 tolak 11,000. Jadi kamu akan dapat 54,000. So X ialah 54,000. Okey. How to get Y? Iaitu 67,500. Sekarang bulan Februari kan. 67,500 kamu tolak 67,000. So Y ialah 500. Okey. How to get Z? Aliran tunai bersih iaitu 29,000. Kamu tolak 5,500. 29,000 tolak 5,500. Baki itu dipanggil Z. Iaitu sebanyak 3,500 ringgit. Okay, itu cara untuk mengira W, X, Y dan Z. Okay. So, harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilan, bolehlah kamu tanya soalan per cikgu dalam bahagian komen ya. Okay. Good luck. Bye.